Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Dan alhamdulillah, bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala setelah beberapa kali ujian dan dugaan untuk online pada pagi ini, Allah permudahkan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton, yang bersabar, yang bersama-sama dengan kami kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita membincangkan dan kita mengupas topik yang sangat-sangat menarik, terutamanya apabila melibatkan dalam topik Mi'raj ini adalah satu berita ataupun kisah tentang solat yang Nabi terima perintahnya dalam program di dalam Isra' dan Mi'raj ini. Jadi insya-Allah kita cuba untuk membahaskan topik ini daripada dua perspektif. Tadi saya dah nampakkan bagaimana perspektif yang kita nak bawa ini bukan sekadar daripada sudut periwayatannya, bukan dari sudut sejarahnya ataupun kisahnya saja yang kita nak kena ambil tahu, dan kita hanya memahaminya dan memegangnya sekadar satu ibadah berbentuk ritual solat semata-mata, melainkan kita juga nak melihat satu dimensi ataupun perspektif bagaimana solat itu akan diterjemahkan dalam bentuk maqasidnya ataupun kita kata sebagai applied science dalam kehidupan harian kita. Jadi sebagai hamba, sebagai seorang manusia yang menerima perintah solat itu dan beriman dengan perintah tersebut, maka kita wajib mengetahui dan memahami daripada 13 rukun yang dilayoutkan kepada kita, pelaksanaannya adalah wajar untuk kita mendalami setiap satu perintah yang ada. Jadi bermula daripada qiyam, bangkit. Cerita qiyam itu sendiri adalah satu perintah bangkit. Apa yang nak kita bangunkan? Apa yang nak kita tinggikan? Mesti ada penjelasannya di dalam solat itu sendiri. Dan core kepada pembangunan solat ini mesti berteraskan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran ini adalah wahyu yang menghidupkan kita, akan membangkitkan kita. Dan di mana solat itu sendiri, bila mana core-nya adalah Al-Quran, pastinya Al-Quran itu adalah satu bentuk ilmu yang akan memberikan kita kefahaman. Kalau kita lihat dalam perintah Iqra', hujungnya ayat yang kelima, Iqra' itu adalah alamal insana ma lam ya'lam, untuk mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. So Al-Quran adalah satu knowledge, ilmu daripada kitab yang akan memberikan kita satu peningkatan darjat melalui ilmu. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-A'raf ayat 176, dengan wahyu itu yang akan meninggikan mereka. So kita akan ditinggikan darjat kita dengan ilmu, dengan kefahaman, dan ilmu itu akan menterjemahkan peribadi kita, karakter kita berdasarkan Al-Quran itu. So Nabi, uswahnya Nabi, akhlaknya adalah Al-Quran. So itu juga adalah akhlak yang nak kita present, yang nak kita bawa dalam kehidupan harian. Solat, kalau ritualnya hanya 5 minit satu waktu. Kalau kita solat 5 waktu, 25 minit satu hari. Bagaimana 25 minit ini nak mempengaruhi 24 jam kehidupan kita? Nak membawa dasar agama dalam tempoh 24 jam setiap hari dalam kehidupan kita. So di sinilah pentingnya untuk kita memahami maqasid solat itu bukan sekadar kita nak menceritakan kisah bagaimana Nabi dalam program Isra' dan Mi'raj itu naik ke langit sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah solat semata-mata. Itu kisah Nabi, itu perjalanan Nabi. Perjalanan kita ni macam mana? Kita ini sendiri nak membawa agama ini, nak membawa perintah menghidupkan agama ini bagaimana? Kerana as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu dia akan membawa kita kepada peningkatan darjat seorang yang beriman. Macam mana solat itu nak meninggikan darjat kita? Macam mana solat itu nak meninggikan peribadi seorang Muslim? So itu topik yang nak kita bawa. Dan paling penting, bagaimana kita nak memahami. Tatkala kita sujud,
Selepas kita sujud, kita akan duduk di antara dua sujud. Bagaimana dalam keadaan kita duduk antara dua sujud itu, di situlah satu mesej penting yang kita cuba sampaikan melalui doa yang kita baca untuk kita dapatkan peningkatan darjat yang Allah nak hadiahkan kepada orang yang beriman. Sebagaimana doa duduk antara dua sujud itu mampu untuk meninggikan kita sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada Allah. So, tanpa lengahkan masa, sebelum internet breakdown, kita serahkan majlis kepada Ustaz Ashraf untuk menyampaikan topik penting pada hari ini. Bersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syauqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahi al-azizil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Syauqi di atas perkongsian yang diberikan tadi, sedikit sebanyak memberi kita satu briefing, penjelasan berkenaan tentang Mi'raj. Kalau sebelum ini dalam 3 minggu ataupun 3 episod sebelum ni kita membicarakan tentang Isra' dan Mi'raj. Kita cerita pasal Isra', lepas tu kita kupas tentang Buraq. Jadi kita nak bukakan sedikit sebanyak minda kita, keterbukaan kita. Pastinya akan ada orang yang tak boleh nak terima. Itu pasti. Kan? Jadi apa pun kita serahkan kepada Allah. Yang paling penting untuk kita mencapai, untuk kita memahami maksud di sebalik peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita kena betul-betul clear up. Dan kita kena betul-betul merujuk. Kita kena betul-betul dengar, perhatikan dengan tenang agar apa Allah kata la'allakum turhamun, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Okay, jadi cerita bicara rahmat ni bicara sangat besar. Satu bentuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sebesar-besar rahmat adalah ilmu. Apabila kita melakukan satu perkara tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat. Kita punya ibadah akan menjadi sia-sia. Okay? Jadi itulah dia yang terjadi kepada orang-orang terdahulu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Okay? Jadi yang kita nak ambil, yang kita nak kaji daripada peristiwa ini, apa dia? Itulah dia yang kita nak lihat, pedalami daripada apa yang diperkatakan oleh Ustaz Syauqi. Peristiwa Isra' Mi'raj ini, adakah kita nak ambil dari sudut periwayatannya saja? Yang kalau kita nak berdebat, yang kita nak berbantah-bantah, dia tidak akan berkesudahan. Tetapi yang kita nak ambil pada hari ini adalah kupasan yang mampu kita apply, yang kita mampu untuk aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Dari sudut perspektif keluarga, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, macam mana kita nak berperanan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi solat itu juga antaranya adalah Mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Jadi Mi'raj ini pada kata akar dia daripada Ar-Raja, Ustaz. Jadi Ar-Raja itu bermaksud sebagai satu tangga, ladder. Jadi kalau kita lihat, antara lain juga ia membawa maksud tempat pendakian. Tempat pendakian ataupun something yang resemble, iaitu berkenaan dengan darjat. Darjat ni adalah kedudukan. Jadi kita nak ditinggikan kedudukan kita, nak ditinggikan darjat kita. Tadi Ustaz sebutkan solat ini antara satu mekanisme yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita nak dapat ilmu dan kita nak menyampaikan ilmu. So itu yang menariknya yang kita nak perhalusi. Jadi apa yang kita lihat di dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab Allah firmankan, iaitu selalu dalam solat Jumaat, kepada orang kata insan-insan yang bergelar lelaki ni lah kan. Jadi kalau kita lihat
kita dengar selalunya khatib baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lepas tu apa tu? Kan? Kita dengar selalunya kita akan nampak ia sebagai satu bentuk statement sahaja. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul menzikirkan ayat-ayat Allah ini, kan, orang-orang yang menzikirkan ayat-ayat Allah ini, dia akan nampak ianya adalah satu firman daripada Allah yang mampu kita bangunkan. Jadi solat ini kita dah dapat ilmu, kita kena sampaikan. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dah dapat saja wahyu, dah dapat saja ilmu, tugas kita tidak lain tidak bukan kena menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan kepada kita, dia dapat saja wahyu, dia tak kemam seorang-seorang disampaikan. Untuk apa? Dipanjang-panjangkan. Kalau Al-Quran itu unzila fihil Quran, Al-Quran itu diturunkan, maka kita kena turun-temurun sampaikan Al-Quran ini. Jadi proses penyampaian itulah proses yang kita panggil sebagai solat. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Yusallu itu adalah proses Allah dan para malaikat kita nampak sebagai sekadar berselawat. Adakah selawat Allah tu sekadar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Daripada situ kita nak kena lihat applied sign dia. Daripada solat, yusallu. Jadi kalau selawat itu adalah jamak kepada solat. Okey? Selawat itu adalah jamak kepada solat. Jadi Allah sungguh-sungguh, innallah sungguh-sungguh Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikat bersolat ke atas Nabi. Nabi ni daripada kata pokok naba, berita besar. Nabi adalah pembawa berita besar. Jadi yang disilahkan, yang disolatkan, yang dihubungkan, yang disampaikan kepada Nabi ini adalah satu berita besar yang mampu menyelesaikan segala perselisihan faham yang terjadi di atas muka bumi ini. Rentetan daripada kerja buat manusia. Banyak yang kita perselisihkan hari ini, betul? Tak berkesudahan. Tapi dengan solat yang Allah silahkan ke atas Nabi, maka ia mampu menyelesaikan, mampu memperjelaskan segala persoalan, segala orang kata perselisihan yang berlaku. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, bersolatlah ke atas apa yang telah diturunkan kepada Nabi. Nampak tak proses dia? Nabi dapat berita besar, so kita kena berhubung dengan Nabi. Sebab itu Nabi suruh kita lihat bagaimana Nabi solat. Wasallu kama solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena solat sebagaimana kamu memperhatikan aku solat. Macam mana tu? Okay, jadi kita lihat apabila orang-orang yang beriman dia bersolat ke atas Nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu, dan kamu akan sejahtera. Apabila kita ambil apa yang Nabi bawa ini, kita praktikkan, kita bangunkan, kita mampu sejahtera, kita mampu Islam, kita dapat salam. Wasallimu taslima, dan kita saling mensejahterakan yang lain. Kita saling menunjuki orang lain itu bagaimana jalan untuk hidup harmoni, bagaimana jalan untuk hidup sejahtera dalam keluarga, dalam komuniti masyarakat, bagaimana kita nak berjiran, bagaimana kita nak mendidik anak. Jadi Nabi dah solat kan, Nabi dah silahkan kepada kita, Nabi dah sampaikan kepada kita cara-cara bagaimana kita nak melaksanakan din dalam hidup kita sehingga dia menjadi cara hidup. That's why kita sebut Islam itu way of life. Nampak tak practicality dia? Jadi itu sedikit sebanyak bagaimana hari ini dengan solat mampu mengangkat darjat umat Islam. Dan sebelum solat kita kena wuduk. Sebelum wuduk kita kena buat apa? Itu antara persoalan dia. Okay? Dan kalau kita tanya, apabila kita nak berbuat sesuatu itu, Allah firmankan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kan? Ataupun kalau kita wakafkan ilm, iaitu dan janganlah kamu mengikuti satu perkara tanpa ilmu. Jadi nak buat satu perkara dengan ilmu. Dah dapat ilmu, kita baca ilmu tu, kita yakin iman ni. Jadi kalau kita nak solat, sebelum solat berwuduk. Dekat mana perintah wuduk tu?
Dia kalau depan kami ni sedapnya kita bagi tahu kat mana perintah wuduk. Barulah kita nak selak dalam Al-Quran, buka Google, kat mana perintah wuduk. Sebelum ni aku buat dengan kerana Islam turun temurun ke, atau Islam yang aku buat ini berdasarkan ilmu yang jelas. Ainul yakin, nampak depan mata perintah tu dekat mana, ada dalam kitab, dekat surah mana, dekat ayat mana. Jadi hari ini kita berbuat sesuatu itu dengan ilmu yang jelas, atau kita sekadar ikut-ikut yang Allah bedal kita dalam surah 2 ayat 170, dalam surah 6 ayat 116. Kebanyakan di antara kita ini di atas muka bumi hanyalah mengikuti persangkaan, sangka-sangka. Kan kita bicara sangka-sangka kita tentang syurga, cerita tentang neraka, bicara kita tentang solat. Semuanya kebanyakan kita menduga-duga, ataupun orang kata sangka-sangka. Dalam bahasa Arabnya zon. Apabila kita zon dengan Allah, dia tidak akan membawa kebaikan sedikit pun. Jadi ini yang kita nak kena sama-sama fikirkan daripada peristiwa solat, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Apa yang kita nak gali sebenarnya? Jadi yang kita nak gali adalah core dia, adalah berkenaan dengan Al-Quran sebenarnya. Dengan Al-Quran nak menunjukkan ditinggikan darjat itu apabila hidup kita ini ber-Al-Quran. Cara kita mendidik isteri kita, cara kita membesarkan anak kita, semuanya kita bersandarkan kepada Al-Quran. Barulah hidup kita itu wasallimu taslima. So kita nampak practicality dia. That's why seruan khatib kepada jemaah lelaki terutamanya dalam solat Jumaat. Peringatan kepada suami-suami ni, kan, kau hubungkan tak, kau silahkan tak diri engkau dengan apa yang Nabi dah bawa selama ini. So itu dia Ustaz. Okey, terima kasih. Pada saya itu adalah satu mukaddimah yang cuba dinampakkan keterkaitannya antara perintah solat itu untuk kita fahami dan kita hayati, dan kita seterusnya nak membawa ke mana solat yang kita dah diperintahkan untuk solat. Sekadar adakah ritual semata-mata untuk kita solat, tetapi kita sendiri tidak memahami kat mana ruang peningkatan darjat yang dibacakan tadi. Kerana solat ini kalau kita lihat dari segi applied science, dia adalah satu proses untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah. Tahu, solat ni kan, kalau kita tengok solat, dia akan memandaikan kita. Itu pentingnya solat. Dalam rukun Islam tu, dia ada syahadahnya. Kerana konten kepada solat adalah syahadah. Okey? Saya ulang, konten kepada solat tadi adalah syahadah. Kenapa konten kepada solat itu adalah satu syahadah? Bila kita solat berjemaah, itu satu syahadah yang kita akan disaksikan. Ni siapa yang tak semayang? Ni siapa yang tak semayang berjemaah? Ni kalau semayang seorang-seorang, siapa yang jadi saksi kepada solat kita? Itu persoalan. Sebab itu solat yang berjemaah ini darjatnya lebih tinggi. Kerana apa? Kerana penyaksian itu berlaku dalam bentuk bukan baca syahadah. Dua kalimah syahadah tu diucapkan dalam solat sendiri-sendiri. Tak jadi apa tu. Kerana syahadah ni nak dipersembahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk disaksikan. Penyaksian kan dia mesti dinampak. Okey, yang ni kalau saya bawa satu contoh lah. Dalam masyarakat, kita akan mengenal. Kenal dari perangainya, dari segi habitnya, dari segi sikap mereka, akhlak baik dan buruk. Kerana dalam kita hidup berjemaah ini, di situlah kita akan kenal siapakah yang fasik, siapakah yang baik, siapakah orang yang soleh. Kerana apa? Kerana dalam konteks masyarakat, untuk kita menjadi seorang imam, imam tak boleh fasik. Itu antara syaratnya. Nak jadi wali, wali tak boleh fasik. Itu antara syarat dia. So, di mana kita nak jadi orang yang saksi menyaksi kalau kata kita tidak bergumpal dalam masyarakat? Ini satu cerita contohlah kita nak bawa. So, penyaksian ini, dia akan membawa kita dalam skop yang lebih luas. Agama ini nak disaksikan kerja buatnya. Agama ini nak disaksikan, nak diperlihatkan komitmennya. Apa itu komitmen? Ketakwaan dia. Macam mana kita ni diseru 5 kali sehari untuk pergi ke masjid contohnya. Adakah kita jadi orang yang melaksanakan seruan tersebut? Apabila dengar azan, adakah kita orang yang pertama bergegas pergi? Itu pun satu penyaksian. Ataupun kita ni jadi orang yang relax dululah, nanti dululah, satgilah boleh solat. Itu pun menyaksikan bagaimana kita respon kepada seruan tadi. Itu pun satu penyaksian.
Dan penyaksian ini membawa maksud yang sangat besar. Sehingga kalau kita lihat orang yang mati di medan perang, dia dipanggil syuhada. Kenapa mereka yang mati di medan perang dipanggil syuhada? Mati syahid. Kerana kematian mereka itu disaksikan. Disaksikan pengorbanan mereka, disaksikan ketaatan mereka, disaksikan jihad mereka, kesungguhan mereka, disaksikan mereka ini adalah orang-orang yang sanggup menyerahkan harta dan diri mereka untuk agama. Sebab itu mereka ni jadi orang yang mati syahid. Tapi adakah mereka itu saja yang boleh dikatakan syahid? Sedangkan ada tak orang lain juga yang tidak berperang di jalan Allah melalui pedang, tetapi mereka berperang di jalan Allah melalui ilmu. Ada ayatnya dalam Quran. Adalah hendaklah ada sebahagian kamu yang berperang di jalan Allah dengan mencari ilmu. Jadi di situ kita pun kena jadi orang yang disaksikan juga. Disaksikan penyaksian macam mana? Penyaksian dengan kita pun meletakkan diri kita adalah orang-orang yang nak memperlihatkan liyuzirahu ala dini kullih. Tu ada perintahnya dalam Quran. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Di situ ada petunjuk. Petunjuk ini nak dibuat apa dengan petunjuk ini? Allah bagi Quran kat kita. Nak buat apa dengan Quran ni? Nak buat apa dengan kitab ni? Sebab perjalanan Rasulullah 23 tahun itu adalah perjalanan Al-Quran diturunkan. Itu kisahnya. Daripada 23 tahun itu, solat itu satu perintah yang diturunkan dalam satu program dipanggil Isra' dan Mi'raj. Jadi solat daripada sebanyak-banyak perintah Al-Quran itu. Tapi kita hari ni ramai-ramai fokus dekat satu perintah tu, tetapi kita mengabaikan perintah-perintah yang lain. Itu silap kita. Sebab core kepada solat adalah Al-Quran. Yang ni kita nak nampak kan? Core kepada Quran itu, core kepada solat itu adalah Al-Quran. So saya sampaikan tadi yang pertama, konten kepada solat adalah syahadah. Tetapi core dia adalah Al-Quran. Kerana dalam solat itu kita akan membaca Al-Quran. Al-Quran yang nak disampaikan. Tu yang Ustaz A kata tadi. Nak disilahkan, nak dikomunikasikan, nak dikomunikate. Kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Dan bila solat itu memandaikan. Kenapa kita dipandaikan? Kerana ilmunya. Yang ada dalam Quran itu menyebabkan kita jadi bijaksana. Nas yang ada di dalam Al-Quran menjadikan kita orang yang bernas. Yang mampu untuk berhujah dengan dalil-dalil Al-Quran. Yang mampu menjadikan kita mampu untuk berhujah dengan ayat-ayat daripada Allah. Sampaikanlah apa yang diwahyukan oleh Rabbmu. Itu yang Allah sebut dalam Quran. So Nabi bercakap tidak akan lari, tidak akan keluar di luar daripada kepentingan yang ada di dalam Al-Quran. Itu kata-kata Nabi. Nabi bercakap tidak lain melainkan apa yang diwahyukan. So kita pun dididik dengan sunnah yang sama. Kita bercakap yang hak, kebenaran. Sampaikan yang hak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nak sampaikan dengan sabar. Yang sabar ni Allah kata, wasta'inu bi sabri wassalah. Dan mintalah pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nak dapat petunjuk ni macam mana? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ada tak kisahnya di mana kita nak kena menjadi orang yang mengabdikan? Hamba ni bicara solat ini adalah bicara macam mana kita mengabdikan diri kita, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kerana solat itu inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah keji dan munkar. So kita sebagai hamba nak mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Dekat mana kita nak dapat segala perbuatan keji dan munkar, pantang larang itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. So once kita meninggikan dasar Al-Quran ini, Quran ini adalah satu dasar perlembagaan hidup kita. Kita tinggikannya dan dia akan meninggikan kita. Automatically kita pun akan ditinggikan. Dan solat itu adalah satu benda yang kita nak kena apply pelaksanaannya. Kalau Al-Quran ini hanya diturunkan untuk kita baca sahaja, waktu bila Al-Quran ini nak dibacakan? Mesti dibacakan dalam solat. Konten Al-Quran itu wajib dibacakan di dalam solat. Sebagai imam, dia nak kena baca untuk apa? Untuk memandaikan makmumnya. Dia kena baca untuk memberikan kefahaman kepada makmum dia. Sekarang ni saya nak tanya sahabat-sahabat semua. Tuan-tuan dan perempuan yang sedang mengikuti program ini, sejauh mana kita memahami konten Al-Quran?
sejauh mana kita memahami konten solat. Bila kita sebut tentang konten solat, sejauh mana kita memahami doa iftitah yang kita baca, yang kita ikrarkan. Kita akan baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Tapi yang kita sebut ikrar itu, doa iftitah itu, ayatnya ada tak dalam Quran? Ada dalam surah 6, ayat 161, 162, 163 tu. Disebut dengan jelas semua itu. Berapa ramai yang memahami konten bacaan dalam solat? Sehingga kita baca dalam rokoknya, kita baca dalam sujudnya, kita baca dalam duduk antara dua sujud itu. Sejauh mana kita memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam solat. So daripada solat, dia memandaikan kita. Dari segi puasa, dia akan menyihatkan kita. Dari segi zakat, dia akan mengkayakan kita. So bagaimana kita nak memahami elemen-elemen ini dalam ritual dan juga actual. Jadi semua ini adalah satu bentuk mekanisme pembangunan diri yang nak akan membangunkan kita ini, yang akan menjadikan hidup dan matiku kerana Allah. Berapa ramai daripada kalangan kita ni hidup dan mati kita banyak kerana kerjaya, kerana profession, kerana cita-cita, kerana impian, kerana angan-angan, kerana anak, kerana isteri, kerana suami, kerana ibu, kerana bapa, kerana nenek moyang, kerana pangkat, kerana nama, kerana harta. Berapa ramai kita ini hidup kerana ditinggikan dengan angan-angan dunia. Ingatlah, celakalah orang yang solat. Allah sebut dalam Quran. Celakanya kita di mana? Orang yang lalai dalam solat. Jadi solat yang lalai yang bagaimana? Yang kita nak kena fahami. So, duduk antara dua sujud ini adalah satu doa yang Allah bagi kepada kita untuk mengangkat darjat kita. Setelah engkau sujud, engkau bangkit daripada sujud itu dengan satu doa, pengharapan yang nak membawa kita kepada satu pembangunan diri, mi'rajul mukminin, yang akan mengangkat darjat kita sebagai seorang yang beriman. Okey, saya serah kepada Ustaz untuk tambahan. Silakan. Okey, daripada banyak-banyak yang Ustaz Syauqi sampaikan tadi, saya terkesan dengan apabila Ustaz menampakkan tadi tu. Saya lengkapkan sikit. Dalam firman surah 2 ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi bagi orang-orang yang khusyuk, Allah suruh kita mohon pertolongan, wasta'inu bis-sabri, dengan kesabaran, dan juga solat. Sebab untuk kita mendirikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, pastinya satu benda yang berat. Okey. Antara salah satu firman yang Allah telah silahkan kepada Nabi dan Nabi telah sampaikan kepada kita, antaranya contoh kita ambil untuk kita fahamlah. Surah 64, surah At-Taghabun ayat ke-14. Jom kita buka sekejap. Okey, surah 64 ayat ke-14. Okey. Alright, cuba Ustaz buka dia punya ni skrin sekejap. Okey. Ada. Okey, sekejap. Dah buka surah? Dah buka dah. Sekejap saya tengok sekejap screen sekejap Sekali lagi. Okey, cuba tengok. Ada display. Okey. Ada display tapi dia keluar yang lain. Sekejap Okey. Alright. Okey, cun. Okey. Alright, dalam surah At-Taghabun, sama-sama kita perhatikan. Ini ceritanya pasal ilmu ni. So ini satu ilmu yang Allah nak beri kepada kita. Ini untuk kita fahami tentang konsep solat. Okey, jadi so ini adalah satu benda yang kita panggil juga berita besar. Al-Quran ini adalah satu berita besar yang diberikan kepada Nabi 1500 tahun dahulu. Kita ambil secara kumulatif dia. Jadi, dan hari ini kita dapat apa yang Nabi dapat. So Allah beritahu, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Okey, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari isteri-isterimu dan anak-anakmu musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kepada mereka. Berat nak terima. Anak dengan bini kita ni musuh. Bini kita lagi berat nak terima. Kan, kau ni musuh aku sebenarnya.
Kan? Tapi macam mana kita dengan sabar untuk kita menampakkan kepada isteri kita, ini ayat daripada Allah ni. Macam mana kita nak menerimanya? Memang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan sungguh-sungguh Allah kata benda ni sangat besar. Sangat berat. Sangat besar untuk kita terima. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, tidak ada masalah. Dalam solat, kita kena khusyuk. Kena khusyuk memerhatikan sebenarnya apa pelajaran yang Allah nak sampaikan. Jadi kenapa musuh? Antara salah satu musuh kita adalah syaitan. Syaitan apa karakter dia? Berbisik. Dia akan berbisik ke dalam hati kita secara halus, kan? Jadi kalau kita sepatutnya peranan kita terhadap ibu macam mana? Kalau kita lebihkan ibu kita, kadang-kadang isteri kita terasa contohnya. So kalau sebagai seorang suami yang jelas dengan ilmu, dia mampu menjelaskan kepada isteri dia, ini firman Allah. Kau nak ikut tak nak ikut? Inilah standard. Jadi inilah yang kita kena praktikkan. So siapa yang pernah bangunkan benda ni? So Rasulullah pernah bangunkan. Nabi Ibrahim pernah bangunkan. Nabi Ibrahim letak isteri dia dekat padang pasir je. Kan? Lepas tu bini dia kata, adakah ini daripada Allah? So Nabi Ibrahim angguk je, kan? So isteri dia terus meyakini apa yang Nabi Ibrahim buat, apa yang Nabi Ibrahim lakukan. Jadi inilah yang kita nak bentuk, keimanan, ketakwaan, keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. So kita meyakini daripada ilmu yang diturunkan itu, kita laksanakan. Bila laksanakan, kita lihat satu sampel. So bila kita lihat satu sampel, nampak, hebatlah. So kita nampak ada satu kebenaran di situ. Itulah kita panggil hakul yakin. Ini adalah proses untuk kita membentuk, mengukuhkan keimanan kita daripada apa yang telah Allah silahkan kepada Nabi, dan kita ambil apa yang telah Nabi dapat tu. Dan bila kita ambil apa yang Nabi dapat, maka hidup kita jadi sejahtera. Dan kita saling mensejahterakan yang lain. Apabila kita melaksanakan dalam keluarga kita, so keluarga kita jadi harmoni. So jiran tengok, baguslah anak dia, baguslah isteri dia dengar cakap. Suami dia pun berlaku adil. Kerana apa? Kerana kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. So kita dapat konsep wasallimu taslima. Taslima kita tu, kita menunjukkan sampel. The best dakwah is uswah, menunjukkan uswah yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar, sungguh-sungguh. La tu pun dah sungguh-sungguh dah. Ayat perkataan yang menunjukkan Allah nak menegaskan. Ayat taukid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswah yang baik. Jadi yang kita nak kutip adalah uswah yang baik. Ada yang uswah yang buruk. Kan? Jadi bagaimana Nabi mendidik Siti Khadijah contohnya? Bagaimana Nabi mendidik anaknya Fatimah? Bagaimana Nabi mendidik menantu dia Ali? So ini yang kita nak memerhatikan. So Nabi dah bangunkan apa yang telah disolatkan oleh Allah dan para malaikat ke atas dia, dan Nabi tunjukkan sampel. That's why kita kena memerhatikan bagaimana Nabi solat. So dah nampak dah macam mana kaedah solat tu secara praktikal. Okay? Dan Nabi encryptkan ia ke dalam ritual solat. Itu belum lagi kita masuk kepada solat berjemaah macam mana, cara masbuknya macam mana. Itulah yang kita boleh apply dalam any organisasi. Dalam syarikat ke, dalam company ke, tempat kita bekerja ke. Disiplin, ritual itulah yang kita nak bawa ke dalam actual ataupun kehidupan seharian kita, sehingga kita bertabiat dengan apa yang telah diwahyukan, bukan bertabiat dengan nafsu. That's why Allah kata dalam surah 7 ayat 176. Surah 7 pun surah Al-A'raf. Tempat yang tertinggi. Hari ini umat Islam nak diletakkan tempat yang tertinggi, maka kita kena hubungkan diri kita dengan wahyu. Jadi dalam surah 7, 176, Allah kata, kalau nak Allah tinggikan manusia ini dengan darjatnya, kalau Allah nak tinggikan darjat manusia ini, boleh dengan ayat-ayat itu. Tapi hari ini manusia cenderung kepada dunia dan bertabiat dengan hawa. Hawa ni merujuk kepada nafsu. Littaba'a hawa. Buka surah 7 ayat 176. Okey. Cuba kita buka terus surah 7 176. Dia biar nampak depan mata kan ayat Al-Quran ni, baru sedap sikit.
Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan apa? Rafa'na. Rafa'na. Rafa' ni ada kita baca dalam doa antara dua sujud. Nanti Ustaz Syakir akan kupas sikit berkenaan dengan rafa'. Nescaya kami tinggikan dengannya. Nya tu merujuk kepada ayat-ayat Allah. Tetapi walakinnahu akhlada. Tetapi dia cenderung kepada bumi, kepada dunia. Wattaba'a hawa. Dan mengikuti hawa nafsunya. Dan dia bertabiat dengan hawa nafsunya. Jadi hawa ni merujuk kepada nafsu. Famasaluhu kamasali kalbi, maka perumpamaannya seperti anjing. Jadi kalau kita rasa kita ni macam bagus, kan? Kita rasa kita ni masuk syurga, baca ayat ini. Kehidupan aku ini adakah berlandaskan apa yang telah Allah turunkan, ataupun aku cenderung kepada dunia dan bertabiat dengan nafsu. Kan? Kita mengikuti nafsu. So inilah dia yang berlaku dalam institusi keluarga orang Islam. Hari ini kita solat, tapi solat kita tidak membangunkan agama. Tak terzahir. Orang pelecehkan je umat Islam. Kerana apa? Sampel komunitinya kaput. Dalam masjid kita bergaduh. Ejekan masjid, gaduh pasal duit tabung. Ini realiti yang kita hadapi sekarang ni. So kita kena buka mata kita. Jadi generasi ulul albab yang baca Al-Quran, tak ada prejudis, tidak ada sikap bias terhadap mana-mana pihak. So kita nak nampak, kita nak meneliti, nak mengkaji kebenaran. Kerana salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, setelah kewafatan Nabi, siapa yang benar-benar mencegah perbuatan keji mungkar? Walaupun Nabi telah tidak ada. Itulah yang kita kena ambil usaha-usaha mereka juga. So ini, that's why Al-Quran ini bertujuan untuk kita baca, untuk kita zikirkan. That's why Al-Quran disebut juga sebagai Az-Zikr. Az-Zikr. So zikir. Zikir itu adalah ingat, peringatan daripada Allah. Untuk kita mengingati Allah, so kita kena zikir. Selalunya kita zikir, kita akan buat tasbih, tahmid, takbir. Tetapi kita tidak mengenali ataupun kita tidak betul-betul arif dengan hakikat zikir yang sebenarnya. Antara pecahan zikir yang kita boleh kupas ada 4 elemen, iaitu pertama, tadarus. Tadarus ini berasal daripada kata pokok darasa. Darasa ini study, belajar, learn, read to remember. Baca, read repeatedly. So itu tadarus. Ta tu saling mengkaji, saling belajar. Kita baca ulang-ulang, tadarus. Sehingga bila kita baca ulang-ulang peringatan tu, kita ingat dan kita dah mula memikirkan. Itu pergi kepada elemen yang kedua, tafakkur. Kita saling berfikir. Dah fikir, dapat penggalian, dapat orang kata cetusan ataupun kita dapat jawapan dia, maka kita tadabbur. Tadabbur ini tadbir. Tadbir. Kita nak mentadbir ayat-ayat itu, kita membangunkan ayat itu sehingga kita mampu tabayyun. Tabayyun ini adalah kita mampu membuktikan daripada pelaksanaan kita itu, kita buat ulang-ulang sehingga orang lain nampak bukti-bukti itu dengan jelas. Tabayyun ini sama je dia dengan bainat. Bainat ini adalah bukti. Okey. So itulah yang sepatutnya kita laksanakan, yang kita kena zikirkan. Apabila kita solat, kita baca Quran. Baca Quran kita ulang-ulang kan, 17 kali sehari. Al-Fatihah itu kita ulang-ulang. Baru kita ingat. So, nak ingat kena ulang-ulang. Okay? Nak ingat kena ulang-ulang. Jadi tadarus, baca ulang-ulang juga. So, inilah konsep zikir yang membangunkan agama sebenarnya. Kita baca, isteri kita tu musuh. Macam mana kita tak nak jadikan isteri kita musuh? So, kita ambil peringatan Allah tu. Kalau Allah kata sungguh, isteri itu musuh, macam mana kita nak buat isteri kita beriman? Ada tak isteri yang menjadi musuh? Ada. Nabi Lut, ada tak? Nabi Nuh, ada tak? So, itu perumpamaan-perumpamaan dia yang Allah bagikan dalam Al-Quran, yang kita sebenarnya tak baca pun. Kita tak tahu pun sebab apa kita tak baca. Kalau kita tahu, kita arif tentang Al-Quran, kita tahu kat mana kedudukannya. Anak-anak Yahudi, apabila diinterview, ditanyakan tentang Taurat, mak dia petik je ayat. Anak dia boleh cakap, surah ni ayat ni, surah ni ayat ni, dalam Taurat dia lah.
So anak kita macam mana? Kita tanya, kalau dengan ibu bapa jangan berkata ufin, dekat mana perintah tu? Anak kita tahu tak kedudukan ayat tu kat mana? Kalau mereka tidak tahu, macam mana mereka nak melaksanakan? Macam mana mereka nak iman? Macam mana nak berlakunya proses wasallimu taslima. Jadi no wonder hari ni daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, kita lihat hari ni umat Islam ditinggikan tak darjatnya. Tinggi tak darjat kita di sisi manusia yang lain, di sisi agama yang lain. Kalau Ustaz katakan tadi, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din. Terzahir tak agama kita yang kita bawa ini daripada agama-agama yang lain? Adakah Islam ni masih diperlecehkan? Kenapa? Jadi kita kena cari jawapan tu. So itu je Ustaz. Okey, satu pencerahan yang sepatutnya bagi mereka yang sedang mencari jawapan kepada kenapa kita ini diciptakan sebagai seorang hamba Allah yang diperintahkan untuk solat, yang diberikan satu tanggungjawab, amanah melalui solat itu untuk dipersembahkan. Semua orang nampak rasa solat itu untuk Allah. Tak, sebenarnya solat itu untuk kita sebenarnya. Solat itu untuk menguji ketakwaan kita, komitmen kita. Solat itu adalah ruang komunikasi kita dengan Allah. Jadi Allah nak communicate dengan kita, perantaraannya adalah wahyu. Wahyu yang hari ini sudah dikitabkan, sudah diberi ketetapan. Dan ketetapan itu sudah disampaikan, diwariskan, diberikan kepada kita, diwasiatkan melalui Nabi. Jadi kita sepatutnya dah boleh nampak link dia, hubung kait dia. Sepatutnya dengan kitab tersebut, kita hari ini boleh menggunakannya sebagai satu formula kehidupan. Dah berapa puluh tahun dah hidup ni? Ada yang dah 40 tahun, 50 tahun. Kalau saya sendiri dah nak masuk 40-an dah. Nabi dapat wahyu umur 40. Then he fly. Nabi dapat satu task yang Nabi dah jumpa the purpose of life. Tujuan dia, kenapa dia dihidupkan kat dunia ni. Kita hari ni masalahnya, kita tak tahu kenapa kita ni jadi manusia. Sebab tu kita mengejar angan-angan, kita nampak dunia ini terlalu besar untuk kita bawa. Sehingga kita lupa purpose akhirat kita. Purpose kiamat kita. Apa kiamat yang kita nak kena bangkitkan? Kebangkitan yang sepatut kita bawa. So hari ini bila dinampakkan tentang kehidupan kita yang penuh dengan kelalaian, kelekaan, dinampakkan dengan apa sebenarnya misi yang kita nak zahirkan. Satu cara hidup yang hak. Tu liyuzhirahu 'alad dini kullih. Untuk kita zahirkan din ini pula melebihi daripada din-din yang lain, cara hidup yang lain. Cara hidup Yahudi kita tolak, Nasrani kita tolak, Jepun kita tolak, K-pop kita tolak, Nazi kita tolak, sosialis kita tolak, komunis kita tolak. Yang nak dizahirkan satu bentuk risalah agama yang hak. Risalah itu ada kat mana? Petunjuknya ada dalam Al-Quran. So dalam solatnya, purpose yang kita nak bawa adalah purpose of duduk antara dua sujud tu. Itu purpose yang kita nak bawa, dalam solat yang nak diterjemahkan di luar solat. Ini benda yang sangat-sangat kita kena fahami. So cuba kita perhatikan bacaan antara dua duduk antara dua sujud yang kita selama ni baca, adakah benar-benar kita faham ataupun kita sebenarnya tak faham-faham selama kita menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah tetapi kita tidak tahu pengabdian ni. So kita cuba cek berapa ramai daripada kalangan kita ni yang benar-benar memahami duduk antara dua sujud. Okey, jom kita perhatikan. Ni saya share dekat skrin ni. Okey, cuba kita sama-sama kaji dan kita gali. Okey, kita tengok dekat sini. Ini adalah doa dalam bacaan duduk antara dua sujud. Dalam doa ini kita lafaz Rabbighfirli. Lafaz kita adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
tapi berapa ramai yang betul-betul menghayati. Saya rasa kita ajar anak kita solat, tapi kita tak pernah pun ajar anak kita makna bacaan dalam solat. Kalau ada pun kita ajar makna bacaan dalam solat, berapa ramai daripada kita mengajar mereka applied sign di sebalik bacaan-bacaan doa dalam solat. Daripada bacaan-bacaan doa dalam solat yang kita ajarkan kepada mereka, how mereka nak bawa benda ni dalam kehidupan 24 jam sehari itu. So kalau kita tengok dekat sini, Rabbighfirli, ini doa kita kepada Allah. This is the communication, orang kata apa? This is the communication yang kita sedang bersilah dengan Allah. Kita tengah bercakap dengan Allah. Ini satu keadaan di mana kita duduk antara dua sujud, kita merendahkan diri kita kepada Allah dengan satu doa, pengharapan yang kita sedang minta dengan Allah. Dalam banyak-banyak, inilah antara doa yang paling kuat sekali kita punya tujuan dalam solat. Waktu ni kita sedang duduk meminta satu benda yang sangat besar daripada Allah. Apa kita minta? Rabbighfirli. Ya Allah, kita minta apa? Wahai pengaturku, ampunilah aku. Apa yang kita nak minta ampun ni? Ni keampunan ini kita nak minta khususnya untuk tujuan apa? Bila kita kata ampun, takkan kita nak katakan segala dosa-dosa yang kita nak senaraikan untuk kita baca di dalam waktu duduk antara dua sujud itu tak mampu. Melainkan yang kita mohon ampun adalah kerana kejahilan kita. Ada tak ayat dalam Quran Allah kata Allah mengampuni dosa ataupun taubat yang Allah terima ni lantaran kejahilan? Ada dalam Quran. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku kerana aku ni jahil. Jahil sebab apa? Jahil sebab aku tak tahu Quran. Jahil sebab aku ni orang yang bodoh. Alamal insan ma lam ya'lam. Aku ni tidak tahu. Ni permohonan kita dalam bentuk pengampunan. Mohon ampun ni. Rabbighfirli, ampuni aku. Kita minta kerana kita tahu kita bodoh, kita kosong. Kita tidak ada ilmu, maka kita minta. Warhamni. Yang ni kita banyak kata warhamni, sayangi aku. Macam mana Allah sayang kita? Sayangnya Allah ni kalau kita hanya sebut Allah sayanglah aku. Minta kat Ustaz A, sayanglah saya. Macam mana Ustaz A nak sayang? Sayangnya kami sekarang ni kepada anda yang kami tak kenal pun ni, yang ramai-ramai tengah tengok kami ni, tengah bercakap ni, kami tak kenal. Tapi kerana sayangnya kepada umat Islam, sayangnya kepada manusia yang sedang dalam kelalaian, kelekaan, maka kami bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni aku dalam keadaan bingung, aku dalam keadaan jahil, aku dalam keadaan bodoh, aku dalam keadaan tak tahu. Maka sayangnya Allah, Ar-Rahman 'allamal Quran. Itu surah Ar-Rahman, surah yang penuh dengan mesej fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang-ulang. Tahu nikmat apakah lagi yang nak engkau dustakan? Allah dah dusta. Allah dah bagi kat kita Quran, engkau dustakan Quran. Allah dah bagi engkau ilmu, engkau dustakan ilmu Allah. Allah dah bagikan Rasul, engkau dustakan Rasul Allah. Berlaku tak kepada umat-umat terdahulu? Allah dah bagi dia seorang Rasul, mereka dustakan. Engkau ni penipu, engkau ni pembohong, engkau ni penyair, engkau ni sihir. Mereka dustakan Rasul. Ingat balik yang kita baca dalam minggu lepas, surah 3 ayat 137. Cuba cek baliklah rakaman yang lepas. Surah Al-Imran ayat 137. Satu sunnah yang di mana perintah Isra itu berjalanlah di muka bumi, dan perhatikanlah akibat manusia yang mendustakan Rasul mereka. Ada ayatnya dalam Quran. So kita sedang melihat bagaimana sekarang ni Allah sayang kepada kita. Warhamni ni ceritanya adalah Al-Qurankanlah aku. Tu cerita dia. Ar-Rahman 'allamal Quran. Itu cerita Allah yang pemurah, yang penyayang. Dia ajarkan kita Quran. Khalaqal insan, yang akan mencipta kita ni sebagai insan. Bagaimana? Kerana kita mengakui kebodohan kita, mengakui kejahilan kita, lalu Allah memandaikan kita dengan ilmunya. Kerana itulah kita baca wajburni. Ramai orang baca tutupkanlah aibku. Sebab orang tak jumpa di sebalik perkataan ini ada perkataan yang sangat-sangat besar maknanya. Wajburni bukan sekadar tutup aibku. Tak. Wajbur ni cerita tentang jabar.
Tahu. Allah Al-Jabbar. Takkan Allah tu yang aib. Cuba kita letakkan sikit connection dalam kepala kita. Dalam nama-nama Allah tu Al-Jabbar. Allah itu Al-Jabbar. Apa maksud Al-Jabbar? Al-Jabbar adalah yang mampu untuk memberikan penjabaran. Jabar ini, kalau kita ikut algebra. Itu salah satu maksud dia, algebra. Algebra ini, orang putih guna istilah tu apa? Sebagai apa? Something to connect the dot. Something yang akan mengisi ruang yang kosong. Sesuatu yang akan orang kata apa? Menyatukan. Ni bahasa algebra. Algorithm daripada ini. So algebra ini adalah jabarkan aku. Jabarkan ni, Allah dah bagi kita Quran, maka berikanlah aku penjabarannya, berikan aku kefahamannya, berikan aku ilmunya. Sebab asalnya kita bodoh, kita jahil. Allah dah bagi Quran kat kita. Allah dah bagi kat kita satu bentuk kasih sayangnya, Allah bagi kat kita ilmu. Allah bagi kat kita knowledge. Tapi dah dapat Quran, aku bodoh lagi. Dah ada Quran kat tangan, tak faham lagi. Dah ada Quran, 30, 40 tahun dah Quran ni depan mata. Duk baca, tak faham-faham lagi. Maka jabarkanlah kepadaku. Berikanlah aku kefahamannya. Berikanlah aku ilmu dan knowledge yang aku nak bawa dalam kehidupan harianku. So ini the power of doa yang ada dekat dalam bacaan antara dua sujud. Ni jabar. Berapa ramai yang dapat nikmat penjabaran ni? Nikmat kefahaman ni. Daripada penjabaran ini, barulah kita warfa' ni. Barulah dari connect dengan surah Al-A'raf tadi. Ayat yang ke-176. Dengan itu, mampu untuk merafakkan kita. Meninggikan kita. Mengangkat darjat kita. Ini Mi'raj. Mengangkat darjat kita yang lebih tinggi. So, boleh relate? Nampak? Macam mana daripada kita memohon ampun kerana kejahilan kita, kezaliman kita, kekafiran kita, keingkaran kita, kerosakan yang kita dah buat, kelalaian kita buat, kecelakaan hidup kita, kebodohan kita semua ini, maka dengan kasih sayang Allah, hari ini Allah bagi kita kitab. Tapi apa kita buat dengan kitab ni? Kita tak buat apa-apa. Kita tak tahu. Kita tak faham bahasa. Kita tak reti apa-apa. Lalu Allah berikan kita penjabaran. Cuba kita baca daripada 3 patah perkataan ini, Rabbighfirli warhamni wajburni, berapa ramai yang sudah mendapat nikmat Al-Quran? Berapa ramai yang sudah memahami Quran? Tak ramai. Tak faham pun. Di situ menunjukkan siapa kita. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Dan adakah kita sudah ditinggikan darjat kita? Ni, kemuliaan yang kita terima ini adalah kerana kita ni jadi orang yang bertakwa. Tahu? Sebaik-baik manusia ni adalah orang yang bertakwa. How committed we are dengan Al-Quran yang Allah bagi kat kita. Nak ditinggikan darjatnya. Ilmu tadi tu meninggikan kita, mengangkat kita sebagai seorang hamba yang berilmu, memandaikan kita. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Jadi apa rezeki yang kita dapat? Rezeki yang kita dapat ni adalah ilmunya. Ilmu yang datang dalam bentuk wahdi ni, petunjuk. So hari-hari, setiap hari perjalanan hidup kita ni diberi petunjuk. Petunjuk yang nak diistiqomahkan. Setiap hari kita dapat ilmu. Ilmu ni yang akan memberikan kita satu bentuk perjalanan yang kita akan jalan dengan Al-Quran di dada. Ni, tahu? Relate balik dengan surah 29, surah Al-Ankabut ayat 49. 45. 45 solat. Okey, 45 cerita solat. Ayat 49, Al-Quran jelas. Itu adalah bacaan yang jelas di dada orang-orang yang diberi ilmu. So engkau dah dapat ilmu, engkau dah ditinggikan, engkau dapat satu rezeki, nikmat yang tak mampu engkau dustakan, dan engkau dapat petunjuk yang orang lain tak dapat. Yang hari-hari kita minta dalam solat, dalam Fatihah tu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ni yang kita duk minta ni. Wahdi ni. Petunjuk yang akan menyebabkan kita jadi orang apa? Wa'afini. Bukan sekadar sihat tubuh badannya, tetapi ilmu menjadikan kita yang berakal. Syarat untuk menjadi orang Islam, syarat pertama, syarat wajib untuk jadi orang yang mengaku adalah Islam,
Dia mesti seorang yang berakal. Wa'afini ini adalah cerita tentang sihat dari sudut mental kita. Tahu, mental yang sihat, yang jelas, vision kita yang jelas. So kita akan dapat satu mission yang jelas. Ni benda yang kita nak kena faham. Rezeki Allah dah bagi kat kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban, yang kita baca itu, yang kita ulang-ulang, yang kita tak nak dustakan itu, Allah dah bagi petunjuknya depan mata, Al-Qurannya depan mata, tapi berapa ramai yang dustakan. Berapa ramai yang dah langkah hidupnya melangkah Al-Quran, yang tak buat apa yang ada dalam Quran. Jadi di situ kita minta supaya kita sihat. Akal yang bernas, akal yang sihat, akal yang mampu untuk memimpin kita berjalan di atas muka bumi. Memimpin keluarga kita, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan isteri kita, menjadikan kita ni sebagai orang yang mampu untuk berhujah dengan nas. Ini manusia yang mendapat petunjuk, yang mendapat Al-Quran, yang mendapat penjabaran Quran, yang ditinggikan dengan Al-Quran, yang mendapat rezeki yang tak boleh kita dustakan, dan akhirnya barulah kita minta wa'fu anni, maka maafkan aku. Di mana yang kita mohon kemaafan ini? Siapa yang nak beri kemaafan ni? Allah. Tadi kita minta ampun. Ampun itu datang daripada kita. Maaf ini datang daripada siapa? Datang daripada Allah. Kerana di sebalik kita menjadi manusia yang dah dapat Al-Quran ini, manusia yang diberikan kitab ini, kita masih lagi jadi hamba yang lalai, hamba yang leka, hamba yang penuh dengan dunia lara. Kita jadi manusia yang bersangka-sangka, manusia yang teragak-ragak, manusia yang kadang-kala mengeluh dan kesah, manusia yang sekejap kafir, sekejap beriman. Tu manusia kita ni. So maafkanlah kelalaian kita, kelekaan kita, kebodohan kita, keingkaran kita, kezaliman kita, yang sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Maafkanlah kita dari segi perbuatan kita. Jadi Allah yang akan menentukan kemaafan itu. So, masuk syurga Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bukanlah kata solat, semua orang boleh solat. Tapi berapa ramai yang dapat solatnya, yang diangkat darjatnya di sisi Allah. Ini kita punya misi, the purpose solat kita ni, yang kita duduk di antara dua sujud untuk kita meminta sesuatu yang sangat besar. Dan of course, dalam solat yang kita buat 5 minit tu, kita akan miss this part kalau kita tak faham. Kita tak akan khusyuk pun. Tahu? Sembayang macam sembayang patuk ayam. Kau dah bangkit, kau turun balik. Kau dah bangkit, kau turun balik. Tak faham. Tapi bila engkau faham, engkau akan bawa benda ni sebagai satu benda yang kau akan pegang di dada engkau, bagaikan Al-Quran yang sedang berjalan. Apa saja yang kau buat dengan prinsip. Kau berjalan di mana Al-Quran itu berjalan dengan kau. Berjalan dengan jiwa yang penuh dengan satu amanah. Dan amanah ini dipikul kita ni dengan betul-betul kefahaman, bukan sangka-sangka. Kita tak nak jadi umat yang lalai, umat yang leka, umat yang hanya berjalan di atas muka bumi berdasarkan nafsu. Tu kalau kita masuk cerita tu nanti, dia akan mula dah jumpa 7 lapis langit tu. Adam yang penuh dengan dosa kerana mengikut hawanya. Mengikut hawa. Orang Melayu terjemah terus hawa nafsu. Padahal Arab tu hawa tu dah masuk nafsu. Orang Melayu bagi dua-dua. Nak cakap teruknya hang ni, ikut sampai dua-dua sekali. Hawa dan nafsu terus. Adam dilalaikan kerana hawanya. So kita ada hawa masing-masing. Dan hawa tu duduk di dada kita, selera kita. Engkau ni suka buat ikut selera engkau. Tu cerita dia. Hawa ni cerita selera. Engkau tak nak ikut apa yang Allah perintahkan kerana engkau ada selera engkau. Engkau nak tengok bola, ni cerita orang tengok bola lah, kan? Kita tengok bola sepak, padahal waktu solat tu langgar dah dengan bola kita tu. Hawa nafsu kita solat laju-laju. Kerana apa? Hawa nafsu kita tu bola, bukannya solat. Itu satu contoh nak menampakkan keingkaran kita dengan Allah tu berdepan. Itu dalam benda yang ritual, apa lagi yang actual. Secara actualnya, kita dengan Allah hari-hari kita penuh dengan kelalaian dan keingkaran. Maka mohonkanlah ampun. Rabbighfirli warhamni wajburni.
warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu saja daripada saya. Ustaz, tambahan? Okey, kita ada lagi lebih kurang 7 minit. Okey, jadi apa yang saya terkesan berkenaan dengan doa, duduk antara dua sujud, Ustaz. Jadi kalau kita lihat Rabbighfirli itu satu penyataan, satu statement daripada kita tentang pengakuan kita sebenarnya. Kita tidak akan mampu menyatakan statement tu apabila kita tidak sedar diri bahawa kita banyak melakukan dosa. Jadi kita perlukan pengampunan daripada Allah. So kita memohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. So kita sedar kita adalah pendosa. Dan kita banyak berbuat dosa. Kerana apa? Kerana kita lalai, kerana kita lupa kepada Allah tentang peranan, tentang purpose, tentang fungsi. Jadi kalau kita duduk, bangun je daripada tidur kita tu, apa peranan aku, sumbangan aku kepada agama? Apa peranan aku sebagai seorang bapa dalam aku nak membangunkan din, dalam aku nak berdakwah? Kan, berdakwah bukan sekadar daripada ceramah aja, tak. Kita mendidik anak kita supaya membangunkan agama ini berdasarkan apa yang diwahyukan, itu satu dakwah. Kita menunjukkan satu sampel, kita nak menunjukkan betapa benarnya firman Allah, kau nak hidup atas muka bumi ini dengan keadaan sejahtera, anak bini dengar cakap kau pun berlaku adil kepada mereka. So siapa yang nak kena bangunkan kalau tidak lain tidak bukan kita. Tapi sebelum kita nak melaksanakan tu, kita lihat balik dalam peristiwa Isra' dan Mi'rajnya Nabi ini. Sebelum di Isra' Mi'raj, Nabi dibelah dadanya. Dibelah dadanya oleh malaikat. So dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian untuk membuang ketulan hitam yang menjadi tempat kepada bisikan-bisikan syaitan. Nampak tak? Jadi kita nak kena sucikan dulu kefahaman kita ini daripada anasi-anasi luar. Dari dulu kita berpegang dengan banyak ideologi, banyak din, banyak cara hidup yang kita pegang sebelum ini. Sekarang ni kita nak clearkan, kita nak install dengan Al-Quran. Okay, itu satu proses. Rabbighfirli warhamni. Saya hanya emphasize saja apa yang Ustaz dah sampaikan tadi. Saya sampaikan dalam perspektif yang lain sikit. Warhamni adalah sebesar-besar rahmat Allah adalah Al-Quran. Jadi dah dapat Al-Quran, tapi kita baca Al-Quran, faham tak? Tak faham. Bila kita baca Al-Quran, kita tak faham. So, dengan wajaburni tu, kita connect the dots. Okay? Jadi, Al-Jabar ini adalah salah satu terms yang pada 820 Masihi difamouskan, dipopularkan oleh siapa? Al-Khawarizmi. Jadi, teori Algebra tu dah lama dah. Orang Islam yang buat. Daripada mana dia dapat? Algebra, Al-Jabar. Jadi Al-Jabar ni adalah satu proses penyatuan semula. Penyambungan semula. Jadi itu dia. Kalau kita baca Al-Quran, perasan tak kalau kita baca kisah Nabi Musa, kan tengah seronok baca, terputus. Lompat kat lain, lompat kat lain. Melabar, dia baca Quran. Tak faham-faham. Apa benda yang Allah nak cakap ni? Kan, kita rasa macam, kadang-kadang kita baca tentang Tauhid, kita tak kenal pun huruf tu. Itulah butuh huruf. Itulah dia ummi. Jadi Nabi pun sama dulu. Ada kitab Injil, kitab Taurat, ada Zabur. Nabi tengok tak faham. Nabi adalah businessman, usahawan. Tapi tiba-tiba Nabi dapat satu cetusan, berita besar tu yang Nabi menggigil. Ada benda yang Nabi nak kena bawa, misi dan visi. So kita baca wahyu hari ni, menggigil tak? Berkerut tak? Rasa berat tak? Kalau tak rasa benda tu, maknanya yang kita baca tu hanyalah petunjuk semata-mata yang tak berbawa, yang tidak carry